Watak buntat membawa tuah buat seorang anak istimewa. Dia cakap, anak kita tak cacat. Yang saya cakap, bukan cacat. Kata, ini masalah pembelajaran. Dilahirkan tanpa kedua belah tangan, Brenda mengejar misi untuk mengharumkan nama negara. Saya dengar macam dia sudah kasih keluar baby itu kan, saya dengar dia cakap, "Where's the hands?" Dia cakap. Babak ini telah mengubah hidup seorang kanak-kanak istimewa. Pakcik, makcik. Kalau pandang dia macam, kesian tengok muka. Kita tak boleh explain dia dari segi perkataan saja, verbal. Kita kena tunjuk gerak lakon. Seorang pelakon cilik yang mengalami masalah disleksia menjadikan bidang seni sebagai cara untuk membantu keluarga. Majalah 3 ke Jitra Kedah untuk bertemu kanak-kanak yang telah menghidupkan watak buntat dalam sebuah drama rangkaian baru-baru ini. Muhammad Arif Abdullah, 13 tahun, anak sulung daripada 3 beradik. Ibunya Rusdiana Mastura Abdullah, 30 tahun, ialah insan pertama yang mengesan kelainan pada anaknya itu. Bila dia dah pergi 5, 6, akak bawa dia ke tadika kan. Di situlah akak dapat kesan tentang masalah disleksia dia. Pada semester di mana akak yang kena buat kajian mengenai masalah pembelajaran kanak-kanak, akak pilih tajuk disleksia. Bila akak pilih tajuk disleksia, kebetulan tengok pada anak sendiri, padahal nak pilih anak murid kan. Tapi tengok anak sendiri ada ciri-ciri itu. Dia cakap dalam hati, why not akak buat kajian mengenai anak sendiri. Lepas tu bila buat kajian memang dia menepati apa yang terkandung dalam disleksia tu kan. Lepas tu akak balik, akak bagi tahu dekat abang, anak kita ni macam ni. Lepas tu abang macam tak boleh terima. Peringkat awal memang abang tak boleh terima. Dia cakap, anak kita tak cacat. Yang saya cakap, bukan cacat. Kata, ini masalah pembelajaran. Dia normal. Cuma penerimaan pembelajaran dia tu slow kan. Terkejut bila terdengar perkataan Arif ada disleksia. Ibu cakap, Arif kena terima sebab ini kuasa daripada Tuhan. Disleksia ialah gangguan proses pembelajaran yang membabitkan kesukaran untuk membaca, menulis atau mengeja. Seseorang yang mengalami masalah ini sukar menterjemahkan lambang-lambang bertulis dengan betul seperti bentuk huruf. Menurut Rusdiana, meskipun Arif mengalami masalah pembelajaran, dia sering dilimpahi rezeki. Dia lain daripada anak-anak yang lain. Dia daripada dilahirkan tu orang cakap apa dengan penuh dengan rezeki dia. Bawa pergi mana-mana pakcik, makcik, kawan-kawan abah dia. Kalau pandang dia macam kesian tengok muka. Ada yang sampai nak bagi sedekah dekat dia apa semua kan. Yang jadi fenomena dalam 7 hari mencintaiku ni pun disebabkan watak kematian dia yang menyentuh perasaan seluruh rakyat Malaysia kan. Dia start berlakon pada tahun lepas, bermula dengan filem Jibam. Masa tu Ujang dan pengarah untuk filem tersebut sedang mencari kanak-kanak untuk memegang watak Jibam ni. Kebetulan kawan kepada suami cakap, anak Malik ni macam boleh berlakon lah. Macam kena dengan kriteria Jibam tu. Snap gambar dia semua, hantar pada pengarah. Kemudian pengarah tu cakap, macam betul-betul Jibam lah. Bawa datang KL. Cakaplah anak saya tak boleh berlakon ni. Ni ada masalah disleksia macam ni. Ujang cakap itu yang kita nak. Tak apa, kita bagi cikgu aja.
dalam masa 2 minggu, 3 minggu, memang dia sepenuhnya dengan Cikgu Nakyu Arifin. Nakyu cikgu pertama yang membentuk dia dalam bidang seni inilah. Nakyu Arifin, 26 tahun, penggiat teater yang telah dilantik untuk melatih Arif dalam bidang lakonan. Ia sebagai persediaan untuk Arif memegang watak utama dalam filem. Kini sedang melanjutkan pelajaran di Jakarta, Indonesia. Nakyu berkongsi detik pertama bertemu dengan Arif. Yang paling saya ingat sampai sekarang, saya jumpa di depan hotel dengan pengarah. Dia lari-lari terus peluk saya. Cikgu, kami main dari Kedah ni. Kami nak, betul-betul kami nak belajar lakonan. Cikgu ajar kami nak. Saya rasa budak dia ada something yang budak-budak yang kita pernah audition tak ada. Iaitu keikhlasan yang betul dia nak belajar tentang seni lakon. Nakyu diberi masa 2 bulan untuk melatih Arif sebelum penggambaran filem bermula. Pada mulanya, Nakyu beranggapan dia bakal berhadapan dengan cabaran besar untuk melatih Arif yang tiada asas lakonan. Namun tanggapannya salah. Arif mudah menghafal skrip dan bersemangat tinggi. Muhammad Arif ni sangat hyperaktif. Sangat tak tahu nak itu. Satu hari tu saya datang latihan. Lepas tu saya cakap, dah boleh dah nangis. Sebab saya nak buat satu scene yang dia kena menangis. Sampai satu tahap saya cakap, saya kenakan budak ni untuk dia dapat emosi tu. Sebab dalam keadaan marah tu saya dah give up, saya dah stres. Saya ambil beg saya, tak apalah, Arif boleh balik Kedah, cikgu dah ada orang lain dah. Masa tu dia kejar saya, dia nangis, dia peluk kaki saya ni. Dan dia cakap, cikgu tak nak, kami tak nak balik Kedah sampai dia nangis. Cakap tak adalah, saya bangunlah, saya peluk dia, saya cakap tak adalah, cikgu gurau je. Boleh pun nangis. Hui! Tolong! Apa? Kau mudah menyelamatkan! Kau pergi balik. Biarlah basikal aku yang kau sibuk, kenapa? Kau tu pergi balik dah lah. Bodoh, tak senonoh, selekeh. Oh, nantilah kau. Tolong! Sini tengok. Kau potong tiup basikal aku, ha? Apa? Sakitlah. Aku pun terangin. Hei, gelang kepala otak kau. Ada. Apa boleh lah? Kau pergi balik, tolong. Kau pergi balik. Kurang ajar. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa, Jitra Kedah. Kini berada di tingkatan 1, Arif mendapat pendidikan asas vokasional atau PAV bagi pembuatan perabot. Menurut ibunya, sewaktu Arif berada di sekolah rendah, dia berada di kelas pemulihan. Arif mengambil masa 2 tahun untuk benar-benar cekap membaca. Pembinaan. Nah, ini secontoh ni sebab tadi kita nak belajar daripada awal term sampai hujung term. Nah, sebab benda ni adalah sebagai pengenalan. Pada peringkat awal dulu mungkin seriuslah sikit yang saya faham dengan daripada ayah dia ni. Tapi lama-kelamaan dia dah mula kurang. Kemudiannya setelah dia masuk ke kelas, apabila ada sesi soal jawab lah, khususnya sesi soal jawab terhadap apa yang kita ajar, pada peringkat awal dia agak susah. Tapi setelah kita terangkan dengan kita ulang soalan ataupun kita ulang apa yang kita ajar, lama-kelamaan dia boleh. Arif teringin kat Maya sebab datang dari jauh dari Kedah. Itulah membuatkan Arif menangis. Medan selera di Jitra Kedah ini menjadi tumpuan orang ramai sejak Arif dikenali melalui watak kanak-kanak istimewa bernama Buntat dalam sebuah drama popular. Perniagaan milik bapanya yang telah diusahakan sejak 10 tahun lalu ini semakin berkembang apabila peminat Arif datang bertemu dengannya di sini. Abdullah Kasim, 51 tahun, menyokong kerjaya baharu anaknya dan cuba membantu sebaik yang mungkin meskipun berada jauh di Kedah. Amy so
menangis, tak menangis. Ibu dia buat dia macam-macam pun dia tak nangis. Jadi ibu dia dapat satu idea. Call kat saya. Ambil kipas angin yang dia sayang tu, letak dekat tong sampah. Saya snap gambar. Saya ambil dekat ibu dia. Ibu dia beritahu kata, ni abang, kipas angin abang dah buang-buang. Dia rasa dia sayang sangat kipas angin tu, dia kena buang waktu dia tak ada di rumah. Itu yang dia buat nangis. Itu yang dia buat betul-betul menangis tu. Amelia Nur Nawari, 33 tahun, berpengalaman lebih 10 tahun dalam penerbitan drama. Penolong pengarah bagi drama 7 Hari Mencintaiku ini juga telah banyak membantu Arif dalam lakonannya. Bila kita tahu dia disleksia, treatment tetap macam biasa. Tetap macam mana saya sebagai assistant director, saya akan ajar budak-budak berlakon sama macam budak-budak normal. Jadi tak ada perbezaan. Cuma macam mana cara dia menerima apa yang saya ajar tu. Lepas tu kalau ikutkan Arif ni, dia sangat mudah untuk faham. Dari segi maksudnya kita explain, kita tak boleh explain dia dari segi perkataan saja, inverbal. Kita kena tunjuk gerak lakon. Contohnya macam kalau tengok scene dia berlari and then dia jumpa Dr. Kuzairi. Ada satu scene tu. Dia kata, abang doktor dah makan. Tapi dia tak faham. Berlari dan penat. So, I sebagai assistant director akan berlari bersama-sama dia. So, dalam framing tu, close up dia, kalau you buka wide shot, I sebenarnya sebelah dia. Sebenarnya. Gantuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and action. Dah makan belum ni? Dah. Okay, 2 more, and action. Okay, run. Okay, center lagi. So, wash your hands. Nak makan ni. One more. Mana yang renjes dulu? Maknanya you kena renjes dulu. Okay, tengok sekali lagi. Okay, you run. Tengok ni. You di depan. Di depan sana. Dan you tengok sini. And run. Faham? Okay. Kelas-kelas. Selamat. Center lagi. Nak makan apa? Center. Muka. Action. Okay. Gitu, lebih kurang gitu je. Budak ni. Masih ni. Tengok tangan ni. Kotor apa sih? Kotor kan? Kotor basuhlah. Ya Allah, muka berminyak-minyak. Betul lah. Basuh bersih-bersih. Baru sedap makan nanti, Elaplah tangan dulu. Berapa kali dah berkali-kali ajar pun. Tak reti-reti lah budak ni. Cabaran yang susah untuk dia adalah bila scene menangis. Orang dewasa pun belum tentu boleh nangis kan. Tapi dia, kita tak boleh bagi dia treatment yang okay, you watak you susah, you cacat, you kena ingat, mak you tak ada. Tak berkesan untuk budak macam dia. So kita kena tahu background dia, siapa dia. Dan I berbual dengan mak dia, cakap sorry I kena buat something sikit kat anak you. Dia kata okey, mak dia kata okey. So saya guna treatment yang berbeza lah. Maknanya bila nak kena nangis tu, I akan cakap benda-benda yang sensitif untuk dia. Contoh macam cerita tadi pasal kipas kan. Agak pelik untuk seorang budak macam dia, sayangkan kipas yang kalau you tengok kipas tu dah layak dibuang dah. Tapi pada dia is very sentimental value yang dia nak keep it benda tu. So I rasa macam okay, dia sayang. So I tipu dia. I cakap bapak dia dah buang dan dia menangis teruk. Buntat jangan. Yang pasti kena bangun Mia. Buntat bangun. Buntat jangan macam ni. So macam another day, dah tak boleh pakai treatment yang sama. Kena pakai alasan yang lain pula. I tanya dia, kenapa you ada kat sini? Because nak ubah keluarga dia. Sincere tau daripada seorang budak yang gitu, dia punya soul dia ada. Dia faham apa dia buat. Dan dia akan cakap, because dia nak ubah keluarga dia, dia nak bagi mak dia senang. So I akan guna treatment. Kalau you berjaya, you nak apa? You nak belikan apa untuk your mom? I nak belikan dia kereta, dia cakap kan. Then, kenapa you tak buat yang terbaik? You tahu you boleh jadi bagus. Kenapa you tak nak buat lebih bagus? Dan dia akan nangis. Hari teringin kat Maya sebab datang dari jauh dari Kedah. Dengan
Tak mandi, letih, tak larat nak berlakon, rasa mengantuk. Itulah membuatkan Arif menangis. Siapa suruh kau makan? Ha? Siapa suruh kau makan makanan ni? Kau yang kau siapa? Ha? Tentang bapak aku jaga kau, sayang kau. Kau suka-suka nak buat apa-apa. Aku benci tengok muka kau kat dalam rumah aku. Kau faham tak? Ha? Kalau kau makan lagi makanan ni, kau siap kau. Budak kampung tak sadar diri. Arif yang juga mengalami masalah disleksia telah berjaya menghidupkan watak buntat dengan berkesan. Meskipun tidak mudah, kanak-kanak itu tidak berputus asa. Berbekalkan azam dan sokongan padu daripada keluarga serta pihak penerbitan, Arif berjaya meraih populariti dalam kalangan masyarakat. Meskipun kini semakin dikenali ramai, Arif tidak hanyut dalam dunia glamour, malah sentiasa menghargai pengorbanan ibu bapanya. Dia dah dapat duit macam tu, jadi dia ada rasa nak bantu ibu ayah dia. Dia kadang-kadang budak macam ni, kadang-kadang dia main satu-satu masa tu idea yang bagus kan. Dia ingat macam dia kesian kat mak bapak dia. Duk bawa roti canai, duk support dia ke berlakon. Jadi dia macam dia ada satu azam. Bila dia dapat duit, dia nak bantu abah dengan ibu dia. Dikala ada masa terluang, pelakon cilik ini tidak keberatan untuk membantu bapanya di kedai. Berbeza dengan dahulu, kini tugas Arif turut diselang-selikan dengan layanan kepada peminat yang sering berkunjung ke sini. Nak tolong mak abah, beli rumah, beli kereta baru, beri keperluan saja, untuk keperluan saja, demi mak ayah. Drama 7 Hari Mencintaiku yang telah mendapat 12 juta penonton ini memberi tempias yang besar buat Arif. Di mana sahaja dia berada, Arif pasti dikenali orang sekeliling sebagai buntat, watak kanak-kanak istimewa yang dilakonkannya. Drama 7 Hari Mencintaiku ni, dia digelar nama Buntat. Sebab Buntat ni dalam drama tu watak yang dia pegang, dia budak tak cerdik, cakap gagap. Okey, so di situ bila kawan-kawan, customer panggil dia Buntat, dia rasa diri dia macam tu. Macam tu. Jadi dia tak boleh terima. Jadi dia rasa diri dia ni cacat. Lepas tu bila kita pelan-pelan kita buat satu teguran bagi dia. Okey, sekarang saya cakap, abang, orang tak kenal Muhammad Arif. Orang kenal Buntat sebab dalam drama. Jadi Arif kena terima panggilan Buntat. Sekarang alhamdulillah dia boleh terima dah. Petaling Jaya, Selangor. Arif telah tiba dari Kedah untuk memenuhi beberapa undangan. Kini sebagai seorang pelakon, Arif lebih kerap berulang-alik antara Kedah dan Kuala Lumpur dengan ditemani ibunya. Meskipun ada kalanya agak memenatkan, Rosdiana sedia berkorban. Pergi naik bas, kami bertolak malam sampai pagi pukul 5.30 pagi. Tunggu runner pick up pukul 9.30 baru runner datang pick up. Macam lepas tu tunggu dia orang ambil pukul 10 pagi ambil. Terus bawa ke set syuting kan. Sampai pukul 1.30 pagi. Saya menangis dekat suami saya cakap, penatlah abang macam ni. Waktu Allah SWT ni balas. Orang cakap apa pengorbanan kami ni menunggu scene tu lah. Scene kematian dia tu, dia tak mandi dah hari tu. Yang berjaya memikat seluruh hati rakyat Malaysia. Tambah Rosdiana, sebelum ini Arif lebih gemar menyendiri. Namun sejak Arif bergiat dalam dunia lakonan, dia telah melihat perubahan yang positif pada diri anak sulungnya itu. Memang 100% betul lah. Memang perubahan yang sangat drastik untuk perkembangan diri dia. Sebelum ni dia dengan dunia dia sendiri. Dia nak berkawan dengan siapa, dia nak buat apa, semua dengan dunia dia saja. Dia tak suka dengan nak berkawan dengan orang lain. Bila dia terlibat dalam dunia ni, saya rasa ni satu
peluang untuk dia memperbaiki kelemahan diri yang ada dalam disleksia dia tu kan. Untuk bergaul dengan orang, bercakap dengan orang, belajar cara-cara nak menguruskan diri sendiri. Memang yang tu satu perubahan lah. Kalau kata sebelum ni dia tak boleh buat macam ni, tapi sekarang dia dah boleh buat. Sebelum ni dia cakap benda yang tak betul, sekarang dia dah berubah sikit demi sikit. Saya tak katakan 100% dia berubah kan. Cuma orang kata apa, ada peningkatan. Memang peningkatan tu memang ketara lah nampak. Satu yang positif untuk diri dia. Seperti kanak-kanak lain, Arif juga ingin menikmati zaman riangnya. Bidang lakonan yang diceburi pula sebahagian terapi untuk membantu meningkatkan kebolehan diri. Berbekalkan semangat, Arif percaya dia mampu berdiri sama tinggi dengan kanak-kanak lain. Satu pembukaan lembaran hidup baru untuk dia berubah daripada kepompong disleksia yang terlalu dengan dunia dia sendiri. Mungkin orang cakap apa, lama kelamaan kalau dia terus dalam bidang ni mungkin ada perubahan yang besar untuk diri dia. Buntat bangun. Buntat jangan macam ni. Satu babak dalam drama yang telah memberi segunung harapan buat kanak-kanak istimewa ini. Kini banyak peluang terbuka untuknya dalam bidang seni yang dilihat dapat membentuk dirinya menjadi insan berjaya suatu hari nanti. Dia tidur je. Dia akan bangun. Bangun. Buntat tolong bangun. Berasa lepaskan. Maafkan kakak. Mami sama tadi yang bilang jangan pedulilah apa diorang cakap. Di sini bukan sahaja tempat menimba ilmu pengetahuan. Ia tempat persediaan diri sebelum murid-murid ini mengenal realiti kehidupan di luar. Pelbagai bangsa dan agama, tetapi misi mereka sama. Ingin berjaya dalam hidup agar dapat membanggakan keluarga masing-masing. Setiap daripada mereka diberi perhatian sama rata, termasuklah insan istimewa ini yang mengalami Amelia. Berusia 12 tahun, Brenda Amelia Larry dilahirkan tanpa kedua belah tangan. Namun keadaan ini tidak melunturkan semangatnya untuk mengejar misi dalam mengharumkan nama negara. Terletak kira-kira 40 km dari bandar Kota Kinabalu, Sabah, Sekolah Kebangsaan Luyang menempatkan sekitar 500 orang murid. Jam 7 pagi, sudah menjadi kebiasaan buat Elsie Matrin dan Tian Ming Lee membantu rakan karib mereka, Brenda, sejak 5 tahun perkenalan mereka. Ibunya, Maria Lucas, antara insan yang paling gusar akan masa depan anak bongsunya ini. Sangat risau ni, takut macam nanti kalau dia tidak dapat pergi sekolah macam mana lah. Begitu fikir. Tapi kan waktu tu terfikir juga bilang bagus pergi yang private, begitu yang dibayar gitu kan. Bila dapat yang ni SK Luyang ni memang sampai di sana jumpa dengan cikgu-cikgu dia, jumpa dengan orang-orang sekeliling, memanglah semua
orang kurang upayakan, tapi cikgu dia memang baik sangat. Meskipun Brenda dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna daripada segi fizikal, ibunya sentiasa memastikan Brenda mendapat peluang untuk menuntut ilmu seperti kanak-kanak lain. Namun sebelum ini, Maria berhadapan dengan cabaran apabila sukar mendapatkan sekolah yang sedia untuk menerima murid OKU, sehinggalah SK Luyang memberi kabar gembira. Kami difahamkan dia tak ada sekolah-sekolah tidak menerima di kawasan ini, di daerah ini. Terpaksalah kami terima, kerana kalau SK Luyang tak terima, di mana anak-anak ini akan bersekolah? Dia akan sampai besar, dia tidak ada sekolah. Awal tahun 2012, ketika di tahun 1, Brenda ditempatkan di kelas pendidikan khas. Kehadirannya di sekolah ini banyak menimbulkan tanda tanya kepada murid-murid lain dan ibu bapa mereka kerana keadaan fizikalnya yang berbeza. Namun, hasil didikan ibu bapanya, Brenda seorang yang tabah dan mempunyai kekuatan mental untuk berhadapan dengan persepsi orang ramai. 6 bulan dia di sekolah bahagian pendidikan khas, lepas tu dia kena pindah pergi sekolah normal, tu orang panggil perdana. Sangat macam puas hati, ada perkembangan kan begitu cepat. Sebab cikgu dia cakap dia tidak sesuai di pendidikan khas sebab dia punya pikiran masih macam yang normal. Saya melihat Brenda ini mempunyai kekurangan dari segi anggota fizikal. Tetapi melihat kepada komitmen, kesungguhan Brenda ini, saya lihat Brenda ni sama seperti murid-murid yang lain. Memang kadang-kadang saya terlupa akan kekurangan Brenda ni sebab dia sentiasa menunjukkan satu kerjasama. Malah kalau dari segi aspek kerja rumah, menyiapkan tugasan, tidak pernah bertangguh. Jadi layanan sama rata dan saya percaya Brenda ini berpotensi untuk mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR. Dah perhatikan, dia selalu senyum, suka senyum. Bukan dia dengan keadaan fizikal, ada setengah budak dia akan murung saja. Tidak suka merendahkan diri. Brenda adalah berlainan daripada murid-murid yang lain. Dia adalah special kid dan kami telah sediakan tempat duduk yang khas. Dalam kalangan rakan-rakan, Brenda disifatkan sebagai seorang yang peramah dan disenangi ramai. Dan guru-guru pula menganggap dia seorang pelajar yang rajin berusaha. Persekitaran yang positif ini cukup sempurna buat Brenda menimba ilmu. How's your school? Okay. Huh? Okay. So tomorrow will be holiday. Yeah. Jadi sekolah. Jam 8 malam. Hujung minggu antara waktu terluang buat keluarga ini bersama. Walaupun terdapat komitmen dan tanggungjawab dalam tugas masing-masing, Maria dan suaminya, Lee Tan Foon alias Larry, sentiasa mengambil berat pada perkembangan pelajaran anak-anak mereka. Maria mengimbau detik Brenda dilahirkan pada 23 Ogos 2005. Sedengar macam dia sudah kasih keluar baby tu kan, sedengar dia cakap, "Where's the hands?" Dia cakap. Tapi saya diam saja, kenapa dia tanya mana tangan kan? Saya pikir yang kena potong oleh, habis dia operate kan, saya pikir dia kena potong gitu. Apabila saya melihat Brenda, saya amat terkejut sebab saya tidak menyangka yang Brenda dilahirkan tanpa tangan. Ya, itulah sampai tidak tahu mau cakap ni. Kalau bilang langsung tak boleh terima, tapi anak juga kan. Itulah memang saya tak cakap lah macam tidak macam tak sanggup mau cakap apa-apa ni. Tiada siapa yang dapat mengubah takdir Tuhan. Meskipun detik itu amat sukar buat Maria dan Larry, mereka menerima kehadiran Brenda dengan tangan terbuka. Kasih sayang dan perhatian lebih sentiasa diberikan buat anak bongsu daripada 4 beradik ini. Malah pasangan ini berazam agar Brenda dapat hidup seperti kanak-kanak normal. Larry sentiasa memberi kekuatan kepada Brenda agar tidak merendah diri disebabkan kelainan pada diri dan mengingatkannya bahawa ia tidak harus dijadikan jurang dengan rakan-rakan lain. Dia tiada tanya sebab daripada kecil lagi memang kami sudah
sedia bagi dia macam makluman lah yang dia ni lahir memang beginilah. Dia tiada tangan, mana dia pergi. Contoh dia kalau ada kawan-kawan yang macam mengejek-ngejek dia, jadi kami sudah sedia bagi dia penerangan lah. Kita cakap, jangan kita marah dia, kita cakap saja, tolonglah kawan, janganlah ejek saya pasal saya ini begini. Tidak, kawan kasihan sama saya. Waktu dia pergi sekolah, ada juga dia komplain, cakap sama, Mami, kok tak ada orang juga cakap. Saya bilang, tiada tangan. Jadi apalah semua jawab, Mami? Dia tanya. Saya bilang, jawab saja kalau Tuhan sudah kasih macam mana juga. Biar saja Mami, dia cakap. Biar saja Mami. Biarlah begini, saya okey juga. Itulah saya cakap. Satu hari saya rasa, biarpun kau tidak lengkap, kau akan lebih daripada orang. Percaya itu, saya cakap. Jadi sekarang dia selalu cakap saya, apa Mami cakap semua betul, dia cakap saya. Mami sama tadi yang bilang, jangan pedulilah apa dorang cakap. Abang-abang pun ikut lagi tu cakap, dapat peduli dorang. Brenda bernasib baik kerana adik-beradik lain sentiasa memberi sokongan dan turut menjadi kekuatan buatnya dalam menghadapi kehidupan. Walaupun pada awal kelahiran Brenda, perasaan khawatir sentiasa menyelubungi Maria dan Larry, sekarang tidak lagi. Mula masa dia kecil, kami pun terfikir juga macam mana dia mau bangun, dia tiada tangan. Kemudian kami pun tidak tahu macam mana cara mau ajar sama dia bangun. Tapi tiba-tiba saja dia pandai bangun sendiri. Tanpa tangan dia bangun. Jadi menulis pun macam tu juga. Tiba-tiba dia pandai ambil barang, pegang pensel lah, ataupun benda-benda lain, makan dengan menggunakan kaki dia. Tiba-tibalah dia sendiri pandai. Mungkin saya rasa ini daripada semua daripada pertolongan daripada Tuhan. Macam tadi yang mula-mula. Mana boleh sama jawapan? Walaupun dia tiada tangan, tapi macam-macam dia boleh buatkan. Dia boleh berenang, kemudian dia boleh apalah, semua orang yang ada tangan semua dia boleh buatlah. Bukan sahaja sokongan keluarga memberi kekuatan buat Brenda. Dia bertuah mempunyai dua sahabat karib, iaitu Elsie Matrin dan Tian Ming Lee yang sentiasa membantunya dalam menjalani aktiviti seharian di sekolah. Tak pernah agak rasa macam penat ke, tak pernah agak rasa macam malu ke buat benda-benda ni? Tidak juga, sebab biasa sudah kan orang mau cakap-cakaplah, tapi kami kawan sudah kan lama. So biasa sudahlah sama dia selalu. Kami selalu cakap, biarpun kau tidak tangan gitu, kau boleh anggap kaki kau tu sebagai tangan. Jangan pedulikan apa yang orang cakap. Hampir 6 tahun persahabatan mereka dengan seorang insan istimewa, nilai kemanusiaan telah tertanam dalam diri Elsie dan Tian. Mereka berbangga kerana dapat mengenali Brenda dengan lebih dekat. Sekiranya terdapat cemuhan negatif terhadap Brenda, merekalah yang sentiasa memberi kata-kata semangat kepada Brenda. Setiap kali waktu rehat, mereka jugalah sedia menghulurkan tangan untuk membantu Brenda makan. Dia kalau tahun ni biasanya dia makan rojak, lepas tu minum air oren. Dan kuih biasanya dia mau popia gitu, donat. Brenda tidak sempurna daripada segi fizikal, namun selebihnya dia sama seperti kanak-kanak lain. Malah dia antara murid cemerlang di sekolah ini. Justru Brenda sentiasa menjadi rujukan dan kerap membantu rakan-rakan dalam pembelajaran. Jam 5 petang. Hari ini Maria membawa Brenda ke pusat pemulihan ini untuk membuat ukuran baharu kasut khasnya. Sejak 2 tahun lalu,
Brenda dinasihatkan untuk memakai kasut khas agar memberi keseimbangan pada badannya. Ini memandangkan keadaan tulang kaki Brenda yang tidak normal yang menyebabkan ia semakin membengkok. Menggunakan kasut khas dapat memudahkan Brenda melakukan aktiviti harian dan mengurangkan kesakitan pada kakinya. Sebenarnya dulu waktu dia masih kecil, kakinya tu kan memang macam normal. Macam tidak normal lah, ada bengkok sikit lah. Tapi makin dia membesar, makin badan dia tambah berat kan, dia semakin bengkok. Sebenarnya kaki dia ni, tulang dia satu saja. Kita ada 2 tulang. Dua pun 1 tulang saja. That's why dia macam senang dia akan membengkok lah. Lagi lama, lagi dia makin teruk bengkok ni. Jadi doktor tu cakap mesti mau bikin support. Jadi bagus bikin kasut special lah. Brenda yang masih dalam proses tumbesaran perlu membuat kasut baharu dari semasa ke semasa bergantung kepada saiz kakinya. Meskipun kos perbelanjaan kasut khas agak tinggi, Maria sedia berkorban demi keselesaan anak kesayangannya ini. Apa sahaja yang diperlukan Brenda, dia cuba penuhi agar anaknya ini dapat menjalani kehidupan normal dan mampu berdikari. Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Brenda menjalani latihan renang di sini 2 kali seminggu. Meskipun tanpa tangan, Brenda telah mempelajari teknik renang yang sesuai untuk dirinya. Bakat Brenda telah dikenal pasti oleh jurulatih sukan renang Eva Wong Hee Ming ketika pertemuan kali pertama pada bulan Oktober 2016. Tiba-tiba tu coach yang WhatsApp, dia bilang, betul kamu mau kasih ikut renang kah? Dia cakap, kalau mau jumpa saya hari beginilah, dia cakap. Saya oh, okey. Terus sudah set the time, dia sampai tu masa kami pergi jumpa dia. Terus dia cakap, besok boleh start. Mulai itulah. Bila sudah jumpa dia, cara dia bercakap semua memang kasih semangat lah. Brenda, pertama kali yang kita berjumpa, dia yang beritahu saya, dia tidak dapat mengikuti apa-apa sukan yang paling penting di sekolah. Sebab fikirlah kalau budak macam baru 11 tahun, apa sukan pun tidak boleh buat. Jadi itu pun keseronok budak-budak pun tiada bah. Itu yang apa? Yang paling kami cakap simpati hati lah kan. Di dalam air tidak kisah kamu luar biasa ke apa. Tapi yang memahami dia punya teknik, memang boleh dapat berenang, masih boleh enjoy ini sukannya. Jadi yang renang ini, yang memang khas untuk kamu sudah. Itulah yang pertama saya cakap sama dia. Saya memang akan jadi kamu macam ikan duyung. Sebab budak kecil perempuan, dia suka jadi memek bah. Inilah yang saya rasa yang paling kuat untuk sokong dia punya semangat begitu. Ya. Sukan renang agak sukar bagi Brenda pada peringkat awal. Setelah 4 bulan menjalani latihan, ternyata Brenda mulai yakin ketika berada di dalam kolam renang. Okey, pandai sudah berenang, tapi memang big pool ni, pool dalam ni, macam rasa takut-takut sikit, macam nervous, takut tenggelam habis dia dalam 7 kaki. Akhir tahun 2016, Brenda dibawa ke Kuala Lumpur untuk mengenal pasti kategorinya dalam acara sukan renang. Difahamkan belum ada atlet kelainan upaya sepertinya dalam mempertandingkan kategori tersebut. Ini memberi peluang cerah buat Brenda untuk pergi lebih jauh dalam sukan ini. We want to teach you how to learn how to stay stationary kicking. Okay? Because if during competition when you finish, then how you stop? No one is there. Kalau dalam pertandingan, siapa pun dia boleh tolong. Hanya sendiri saja. Jadi dalam latihan, saya memang tegas. Sebab kenapa? Masa latihan pertandingan, tiada orang boleh tolong. Kalau ada terjadi apa-apa hanya sendiri yang boleh menyelamatkan sendiri. Jadi inilah saya terpaksa begitu buat.
Dilahirkan tanpa tangan, Brenda tidak pernah meminta belas kasihan tetapi ingin hidup seperti orang normal. Malah, dia menyimpan harapan untuk mengharumkan nama negara dalam sukan renang suatu hari nanti. Sangat terharu. Nampak dia berenang pun saya pun nangis. Tinggal 2 bulan sahaja lagi sebelum anaknya bakal beraksi buat kali pertama dalam acara sukan renang di Perak. Maria Lucas sentiasa di sisi untuk memberi semangat dan sokongan untuk membantu Brenda mencapai impiannya. Selalunya memang saya hantar. Kalau saya kerja memang abangnya hantar, tapi pulang tuh memang saya yang ambil. Sebab dia susah mau tukar baju sendiri. Nah, oh. Latihan macam mana hari ini? Suka, enggak suka? Suka? Boleh lah. Ya kita pergi change di sebelah, mau change di sebelah. Walaupun dia tidak tangan, tapi macam-macam dia boleh buatkan. Dia boleh berenang, kemudian dia boleh apalah, semua orang yang ada tangan semua dia boleh buatlah. Jadi saya memang rasa bangga, saya gembira dan saya bersyukurlah. Apa yang saya rasa anak saya yang begini dari kecil sampai dia besarkan, saya rasa orang lain pun sepatutnya bila ada anak yang begini, tidak kira asal saja dia kurang upaya, sepatutnya doronglah mereka supaya boleh maju. Sebenarnya dorong boleh buat, tapi dorong perlu dorongan saja. Nanti kalau besar mau jadi apa? Perenang. Nanti sayang Brenda. Sayang sebagai kawan, anggap dia macam kakak lah sebab dia lebih kan. Saya kakak lah. Paling besar, paling adik saya lah. Dan sayang Brenda. Sayang. Tiada yang mustahil untuk dicapai jika azam telah tertanam dalam benak hati. Brenda mampu membuktikan bahawa kelainan upaya bukanlah halangan, malah dia boleh mencapai lebih banyak lagi jika terdapat kemahuan dalam diri.